Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang dikasihi, yang dirindui. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk kita yang ketiga, iaitu tajuk kegravitian ini. Hari ini cikgu akan jelaskan berkenaan dengan 3.2 khusus kepada hukum Kepler. Jadi, sila beri perhatian. Jangan main-main. Okey, go. Okey. Kita teruskan dengan PDP kita berkenaan dengan subtopik seterusnya iaitu 3.2. Okey, 3.2 ni berkenaan dengan hukum Kepler. Dulu kita dah belajar 3.1 berkenaan dengan hukum kegravitian semesta Newton. Yang 3.2 ni kepada Kepler. Kepler ni pun nama saintis jugalah. Okey, nama saintis juga seperti mana yang kita belajar sebelum ni, seperti Newton dan yang lain-lain. Okey, untuk 3.2 ni kita menggariskan beberapa objektif lah yang kita nak target capai untuk PDP kali ini. Yang pertama, kita nak pastikan pelajar ataupun murid-murid boleh menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Seterusnya boleh merumuskan hukum Kepler yang ketiga. Ini khusus dia ada rumus yang kita kena buat nanti. Kemudian berdasarkan ataupun menggunakan rumus ini nanti, kita nak pastikan mereka boleh menyelesaikan masalah menggunakan rumus itu. Okey, ini pula adalah kriteria kejayaan yang merupakan rujukan kita. Okey, setakat mana pelajar kita boleh menguasai PDP yang kita cuba jelaskan ini. Yang pertama, murid mesti dapat menjelaskan hukum Kepler bersama dengan rajah yang sesuai. Maksudnya ketiga-tiga lah. Okay, ketiga-tiga hukum Kepler yang ada tu 1, 2 dan 3 dan bersama dengan rajah yang sesuai yang kita akan jelaskan nanti. Kemudian murid dapat merumuskan satu persamaan hukum Kepler ketiga menggunakan rumus daya memusat dan rumus daya graviti. So kita akan combine, kita akan menggunakan kedua-dua rumus ini untuk menghasilkan satu rumus baru yang diberi nama sebagai hukum ataupun rumus hukum Kepler ketiga. Dan yang ketiga, murid dapat satu kali saja dapat menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan yang melibatkan rumus hukum Kepler ketiga. Baik, kita akan teruskan dengan 3.2 ini hukum Kepler. Kalau kita rujuk kepada buku yang semua pelajar ada, okey, sebenarnya pada tingkatan 3 lagi, okey, murid-murid sebenarnya telah belajar berkenaan dengan Kepler ni. Okey, seorang ahli astronomi. Kalau kita tengok sejarah di tepi ni, ia adalah nama penuh dia ni Johannes Kepler. Johannes Kepler ni kalau ikut sejarah ni, dia cuma bekerja sebagai pembantu kepada ahli astronomi yang terkenal Tycho Brahe. Okey, sifat keazaman yang tinggi mendorong beliau untuk mengkaji data astronomi Brahe selama lebih daripada 10 tahun. Okey, dia sebagai seorang pembantu saja kepada saintis yang lain, dan akhirnya dia berjaya merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi kita akan kaji, kita akan jelaskan, bincangkan apakah 3 hukum tersebut. Okey, pertama sekali kita akan pergi hukum Kepler yang pertama. Apa hukum Kepler yang pertama ni? Orbit bagi setiap planet adalah elips. Orbit, okay, planet mengelilingi sesuatu objek yang lain. Kalau bumi mengelilingi matahari, jadi bentuk orbit itu adalah bentuk elips. Okay, dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Jadi untuk menunjukkan bentuk ini dan bagaimana kita nak wakilkan kedudukan matahari dan bentuk dia punya orbit itu, kita boleh buat satu aktiviti. Dalam buku teks dia ada satu aktiviti 3.1 seperti berikut. Okey, ini kita akan buat di makmal lah. Okey, kita akan buat di makmal ataupun pelajar boleh buat di rumah, boleh buat sendiri. Okey, dengan menggunakan alat-alat yang ringkas saja, iaitu menggunakan pensil ataupun pen. Lepas tu ada satu tali ataupun benang, ni yang biru ni benang. Kemudian ada paku tekan ataupun paku jarum peniti pun boleh. Okey, sesuatu yang boleh memegang ataupun mengikat benang ni. Kemudian ada 2 lah, satu paku sini, satu lagi paku di sini, ada jarak yang tertentu. Kemudian ada satu benang. Benang ni mesti lebih panjang, lebih panjang daripada jarak di antara kedua-dua paku ni lah. Lepas tu gerakkan dia dan membentuk elips. So ini aktiviti kita boleh buat di rumah, senang saja. Okey, contohnya seperti dalam video ni. Okey, jadi dengan menggunakan pensil ataupun pen tadi, dia menggerakkan hujung ke hujung, kemudian dia memusingkan. Okey, tercatat ataupun dilakarkan pada satu kertas putih lah. Okey, so itu menunjukkan bagaimana bentuk elips ini dihasilkan. Okey,
Jadi kalau kita perhatikan, planet-planet dalam sistem suria itu mempunyai orbit berbentuk elips. So, inilah yang bentuk elips yang dimasukkan. Jadi saya percaya pelajar-pelajar ataupun murid-murid dah sedia tahu, dah belajar benda ni, bagaimana ke bentuk elips ni. Jadi kalau dijelaskan dalam buku ni, Rajah 3.25 menunjukkan matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. Jadi dekat sini dia ada, tadi kan kita letak paku kat sini. Okay, kita letak paku kat sini satu, lepas tu paku kat sini satu. Jadi salah satu paku tadi kita letakkan sebagai matahari lah, dan satu lagi itu kita letak planet yang mengelilingi matahari. Jadi bentuk dia elips tadilah. Okey, dan di bentuk ini kalau kita tengok ada garis yang melintang dan menegak kat sini, yang ada bersilang kat sini. Jadi satu garis ini kita namakan dia sebagai paksi major. Okey, ataupun paksi yang lebih panjang daripada paksi yang satu lagi, ia satu paksi minor. Paksi major yang kita kenali dalam kes ini, paksi major kita adalah yang horizontal, yang mendatar. Yang mendatar ni kita kenali sebagai paksi major sebab dia panjang lah, major. Okey, kemudian paksi minor yang lebih pendek. So ini yang dalam kes ini menegak. Jadi dalam keadaan ini kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Jadi dia sebenarnya tak adalah ketara macam ni, tapi kita tahu dia bentuk elips. Dia bukan betul-betul bulat. Okey, dia bentuk elips, sedikit bujur. Oleh itu bentuk elips objek planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Jadi selepas ini kita akan buat andaian gerakan dia itu adalah bentuk membulat. Okey, yang sebenarnya bentuk dia elips, tapi kita akan buat seterusnya nanti bentuk dia membulat. Okey, jadi jejari orbit ialah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan bumi. Jadi jejari dia nanti kita akan buat macam ni. Ni matahari. Jadi dia akan mengorbit macam ni. Okey, jadi jejari dia ni kita buat secara purata, jari dia ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, jejari ni dia ada tempat yang panjang, kan? Jarak di antara matahari dengan planet, tempat panjang, ada tempat yang pendek. Jadi, kita ambil secara purata jadi macam ni. Faham tak? Okey, jadi selepas ni kita akan menggunakan jejari yang bentuk bulat untuk memudahkan kita belajar lah. Okey. Contoh itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi cuma menceritakan berkenaan dengan bentuk orbit tadi, bentuk elips. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, manakala yang kedua pula, hukum Kepler ni dia kata garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, kalau kita perhatikan dalam Rajah 3.26 ni, jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B ni, dari A dia bergerak ke B, okey, dalam satu jarak ni, dan C ke D dalam jarak ini, jarak C ke D. Okey, dan luas kawasan AFB, luas kawasan AFB, maknanya ini luas kawasan ini. Okey, luas kawasan ini adalah sama dengan luas kawasan CFD, luas kawasan ini. Dia kata luas kawasan ini dan ini adalah sama. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya adalah jarak AB adalah lebih besar. Yang kita nampak jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Okey? Hal ini bermakna objek itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi pada mana? Daripada A ke B. Dia bergerak dengan laju yang lebih tinggi pada keadaan A ke B pada jarak ini, lebih laju berbanding dengan C ke D. Jadi kalau kita tengok daripada A ke B, dia pergi lebih jauh. Nampak? Kan? Manakala daripada C ke D, dia lebih dekat. Tetapi kawasan di antara CFD ni adalah sama dengan kawasan AFB. Okey, ini merujuk kepada sebenarnya tempoh dia adalah sama. Walaupun dia laju, tapi untuk sampai ke luas kawasan ini, dia mempunyai tempoh yang sama dengan tempoh untuk dia melengkapi daripada C ke D. Okey, itu yang dimaksudkan oleh hukum Kepler yang kedua. Okey, kita tengok macam mana dilakukan kepada animasi ini. Ni nak digambarkan. Kalau kita bayangkan di sini, okey, nampak? Dia laju di kawasan ini, kemudian kawasan ini dia dah semakin perlahan, kemudian dia laju balik
dan dipelahan balik. Jadi dia ada kawasan. Kalau ini adalah bumi, jadi satu pusingan yang lengkap merujuk kepada tempoh yang dalam masa tempoh setahun. Jadi kalau kita perhatikan daripada Januari pergi Februari dia lebih laju. Okey, tapi tempoh dia sama, iaitu 30 hari. Begitu juga daripada Februari ke Mac dan April, Mei, Jun, Julai sampailah kepada Januari balik. Jadi kalau kita tengok kat sini, tempoh ataupun jangka masa untuk disampai setiap bulan ini adalah sama. Kalau setahun ini adalah 12 bulan, jadi setiap bulan tempohnya lebih kurang samalah. Okey, dan manakala tapi dia punya kelajuan dia tak sama. Itu yang cuba digambarkan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Hukum Kepler yang ketiga. Okey, ini yang ketiga. Tadi 1, 2 dan 3. Hukum yang ketiga ni dia mengatakan kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit itu. Jadi kalau biasa kuasa 2 ni, tempoh ni biasa kita guna huruf T besar lah. Okey, kuasa 2 lah. Okey, kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus. Kita guna simbol perkadaran dengan kuasa 3 jejari orbit. Jejari biasa kita guna simbol R kuasa 2. Jadi di sinilah digambarkan T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi T merujuk kepada tempoh orbit planet, manakala jejari adalah R. Okey, apa yang dimasukkannya adalah planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Okey, oleh yang demikian, planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Sebagai contoh, bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap. Manakala planet Zuhal yang lebih jauh daripada bumi berbanding dengan jarak di antara matahari mengambil masa selama 29.5 tahun. Okey, untuk melengkapkan satu putaran. Okey, so kita gambarkan di sini. Kalau kita tengok kat sini, matahari, kalau bumi ada di sini, Zuhal ada di sini, Marikh di sini, ni Zuhrah. Zuhal tadi kat sini. Okey, dia lebih jauh daripada bumi lah. Okey, kalau Neptune lagi jauh. Tengok Neptune lagi jauh. Okey, Uranus, Neptune lagi jauh untuk dia melengkapkan satu putaran. Okey, animasi ini menunjukkan bahawa hukum Kepler yang ketiga ni, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Dekat contoh ni ada dua objek yang jejarinya berbeza. Okey, jarak dia dengan objek yang dia nak mengorbit itu adalah berbeza. R1 dan R2. Jadi kita gambarkan dia macam ni. Okey, dua-duanya akan berpusing. Okey, akan mengorbit, mengelilingi objek yang dia mengorbit itu. Okey, so inilah yang digambarkan dalam Kepler yang ketiga. Okey, dikata jika R meningkat, maka apa yang jadi pada T2? Maka T akan meningkat juga. Itu yang dikatakan sebagai berkadar terus. Okey, seterusnya, hukum Kepler ketiga ini boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Jadi kita melibatkan dua hukum kat sini untuk kita terbitkan satu rumus yang baharu. Jadi contoh kat sini, planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Jadi daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Kita dah belajar dalam 3.1. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. So inilah yang digambarkan. Tadi pun sama juga, kita ada satu jarak ataupun jarak di antara dua objek. So ini planet, jarak dia adalah R. Jadi jisim matahari M besar, jisim planet M kecil, jejari orbit R, daya graviti F besar, laju linear planet V dan tempoh orbit adalah T. Jadi kita menggunakan hubungan ini, daya graviti yang bertindak ke atas planet yang kita tahu sebelum ni adalah F sama dengan G
darab dengan M besar darab dengan M kecil, satu jisim matahari, satu jisim planet, bahagi dengan jarak di antara keduanya arc kuasa 2. Daya graviti itu bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari, di mana rumus untuk daya memusat yang kita dah belajar juga sebelum ni, iaitu F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Maka daya memusat sama dengan daya graviti. Kita samakan F ni. Okey, dua-dua ni merujuk kepada daya graviti dan daya memusat. Okey. Jadi daya memusat adalah sama dengan daya graviti, maka kita letak ataupun kita bawa kedua-dua persamaan itu menggantikan F dan F yang daya graviti dan daya memusat. Kemudian kita dapat satu persamaan. Kemudian kita jadikan V kuasa 2 sebagai tajuk. Kita pergi semua yang berada di sini ke sebelah sini. Okey, kita hapuskan. Okey, kat sini kita ada arc, kita hapuskan dan akhirnya kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan GM bahagi dengan R. Okey, kemudian laju linear V sama dengan jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi dengan tempoh orbit, di mana 2 pi R bahagi dengan T. Ini formula untuk laju linear yang kita juga tengok ataupun dah belajar sebelum ni, dan kita gabungkan kedua-dua persamaan ini, maka kita masukkan V kuasa 2, masukkan V 2 pi R per T dalam V kuasa 2 ni, maka kita akan dapat 2 pi R bahagi dengan T kuasa 2. Okey, ini hati-hati jangan hilang Okey, sama dengan GM lah, sama dengan GM yang di sebelah sana. Jadi kita cuba jadikan T kuasa 2 sebagai tajuk, sebagai subjek dia, maka kita akan dapat 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM darab dengan R kuasa 3. Kita masukkan ataupun kita gantikan dalam persamaan itu. Okey, kita gerakkan 2 pi dengan T kuasa 2 ke arah sana. Jadi oleh sebab GM adalah malar, maka T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Ni GM ni. Okey, kita tengok ni GM ni malar. Okey, dan kita ada nilai pi, maka kita dapati bahawa apa yang besar kat sini apa yang besar kat sini adalah T kuasa 2 dan R kuasa 3. Okey, dan ini adalah pemalar dia lah. Okey, jadi T kuasa 2 ni berkadar terus dengan R kuasa 3, dikenali sebagai hukum Kepler ketiga. Jadi kena tulis. Bila kita belajar, bila dengar cikgu cerita cakap ni, kena tulis. Okey, bila kita sebut T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3, jadi benda ni kita kena catat, kita kena tulis. Barulah dia masuk, kita menggunakan lebih banyak deria kita. Okey, selain daripada dengar, lihat, kalau boleh cakap sekali, ikut apa yang cikgu cakap atau baca. Okey, baca apa yang tulis kat sini, kemudian conteng-conteng. Kemudian dia akan lebih baiklah. Okey, jadi rajah 3.29 merujuk kepada hukum Kepler ketiga apabila hukum Kepler ketiga diaplikasikan terhadap sistem planet dan matahari. Okey, M adalah merujuk kepada jisim matahari, M besar. Hukum Kepler ketiga boleh juga diaplikasi kepada sistem satelit dan bumi. Okey, di mana satelit mengelilingi bumi dengan M merujuk kepada jisim bumi. Maknanya mana-mana yang mengelilingi dia akan jadi M kecil, jisim dia. Yang dikelilingi itu akan menjadi M besar. Okey, kita tengok rumusan ini dipermudahkan lagi untuk menerbitkan formula-formula ataupun hubung kait yang lain. Hukum Kepler yang ketiga merujuk kepada T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, kemudian ia dapat dirumuskan dengan menyamakan itu daya pemusat. Tadi kita dah cerita tadi, daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R, dan bersama dengan daya graviti iaitu F sama dengan Gm besar darab dengan M kecil bahagi dengan R kuasa 2. Kemudian daripada situ kita boleh tentukan laju linear iaitu V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Oleh itu, hubungan antara tempoh planet tempoh T dengan jejari orbit R ialah, kita boleh katakan T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM darab dengan R kuasa 3. Okey, di mana bila kita jadikan ini, sebab ini tidak berubah, ini kekal, jadi ini tidak berubah, maka kita boleh wakilkan ia dengan K. Jadi kita letak ia sebagai K kat sini. Jadi kita boleh tulis semula T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3, iaitu pemalar. Okey, di mana K adalah pemalar lah. Dah nyatakan tadi K adalah pemalar. Jadi kalau kita kat sini, kalau tengok kat sini kan,
untuk pemala kegravitian kat sini 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga, kita kena tahu menggunakan formula-formula dia, terutamanya hukum formula ketiga dan Kepler ketiga ni. Kemudian kita akan buat satu rumusan yang baru. Okey, bagaimana? Daripada hukum Kepler ketiga itu, hubungan antara tempoh orbit T dengan jejari orbit R, okey, ialah ini kita tulis semula. Okey, T kuasa 2 sama dengan 4 pi R bahagi dengan GM darat dengan R kuasa 3. Ini adalah hukum Kepler ketiga. Okey, katakan dua planet dibandingkan. Satu planet yang pertama, okey, mempunyai T1 kuasa 2, tempoh dia sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM, ataupun kita dah wakilkan dengan K kan. Kita boleh tulis T kuasa 2, T1 kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3, R1. Okey, kalau kita tulis kat sini, T1 kuasa 2 sama dengan K R1 kuasa 3. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua bagi planet yang kedua. Dia menggunakan K yang sama. Okey, so kita boleh tulis T kuasa 2, T2 kuasa 2 sama dengan K darab dengan R2 kuasa 3. Jadi kita boleh tulis yang kedua jadi macam ni. T kuasa 2 sama dengan K R2 kuasa 3. So ini adalah persamaan yang kedua bagi planet yang kedua. Jadi apabila kita bahagikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita boleh hilanglah K ni. Kita bahagikan dia, kita boleh cancel out lah ini. Jadi kita dapat T1 ni bahagi kita bahagikan dia. Jadi kita dapat T1 kuasa 2 bahagi dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bagi dengan R2 kuasa 3. Jadi kita dapat satu rumusan yang baru. Mana kita dah mudahkan lagi kerja kita lah, sebab dia melibatkan beberapa sedikit saja minimum elemen yang ada di situ. Jadi persamaan ini boleh digunakan untuk menghitung tempoh orbit T atau jejari orbit pada sesuatu planet. Okey, untuk kita dapatkan dia punya tempoh dia mengorbit berapa lama. Sebab tu saintis dah kira dah. Untuk planet-planet yang semua planet tu dah boleh kira dah berapa tempoh orbit dia. Seperti mana yang kita dah buat perbandingan tadi. Kalau bumi satu tahun, kalau planet lain berapa lama itu telah dikira sebelum ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Rajah 3.3 menunjukkan planet bumi dan Marikh yang mengorbit matahari. So, satu saja objek yang diorbit. Yang mengorbit ada dua lah. Satu bumi, satu lagi Marikh. Okey, Marikh duduk lebih jauh berbanding dengan bumi. Okey, jejari orbit Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan orbit bumi. Okey, apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh tersebut? Okey, dia tanya kita apakah maklumat yang diperlukan. Jadi maklumat dia adalah ini dia. Jejari orbit bumi kita perlu tahu, dan tempoh orbit bumi kita kena tahu, juga tempoh orbit Marikh kita kena tahu. Jadi yang pertama kita kena tahu jejari orbit bumi. Kalau yang pertama kita letak ni, jejari orbit bumi adalah R1 lah. Jadi kita kena tahu R1. Tempoh orbit bumi kita letak kat situ sebagai T1, dan tempoh orbit Marikh kita tulis T2. Okey, ni soalan ini tanya macam tu. Jadi kita jawablah macam tu. Mungkin ini satu markah saja pun, tak banyak. Okey, B, jejari orbit bumi diberitahu jejari orbit bumi 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Kemudian tempoh orbit bumi dan Marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.88 tahun. Jadi berbeza tak sama, tempoh yang berbeza. Okey, kemudian dia suruh kita hitung jejari orbit Marikh. Jadi kita keluarlah seperti biasalah. Langkah pertama, kita keluarkan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, semua ini maklumat yang diberi dan kita nak tahu ini. Okey, R2 ni apa kan? Kita nak tahu. Jadi langkah kedua, kita tahu apa formula ataupun rumus yang kita nak guna. Kita ambil rumus perbandingan di antara tempoh dan jejari. Jadi kita guna rumus ni. Dan lebih baik kalau kita nak tahu R2, kita jadikan R2 ni sebagai subjek. Okey, di punca kuasa 3 tu. Kena hati-hati, jadi kena tahulah. Okey, jadi kalau kita gantikan, kita buat R2 sebagai subjek. Okey, kita buat, saya tulis kat sini. Okey, kita ada R kuasa, ni R2 R2 kuasa 3 sama dengan, jadi kita bawa R2 ke sini. Okey, kita ubah Y lah.
dia punya persamaan ni R1 kuasa 3. Okey, yang ini T2 pergi sana. Okey, darab dengan T2 kuasa 2 bagi dengan T1 kuasa 2. Okey, ini setelah kita pemudahkan. Semua nilai ni kita ada. Kita cuma tak ada R2 sahaja. Jadi kita boleh pemudahkan lagi sebab dia kuasa 3 kan. Kita letaklah kat situ kuasa 3. Ataupun saya tulis je kat sini. Okey, ini adalah kuasa 3. So, ini tak adalah kuasa 3. Kalau kita tulis semula, R sama dengan 3 kuasa 3. And then, kemudian kita masukkan, gantikan nilai-nilai dia dan kita akan dapat markah dia. Okey, tapi pastikan anda semua boleh menggunakan kalkulator sebab di sini ada punca-punca ni. Jadi saya percaya dalam subjek matematik dah dididik, telah dibimbing bagaimana untuk menggunakan kalkulator menekankan nombor-nombor yang macam ni. Okey. Jadi kalau kita tengok info berstadi kat sini, persamaan T1 kuasa 2 bagi dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bagi dengan R2 kuasa 3, melibatkan orbit tempoh orbit sebuah planet planet bagi tempoh orbit sebuah planet yang lain. Jadi unit yang sama perlu digunakan untuk kedua-dua tempoh. Nampak? Ini untuk planet 1, ini untuk planet 2. Jadi unit dia mesti sama. Ini dia punya tips dia bagilah. Jangan pula yang ni dalam tempoh, yang ni dalam unit tahun, yang ni dalam unit bulan. Tak boleh lah. Jadi kita kena pastikan unit dia sama. Begitu juga dengan jejari. Okay, jejari pun mesti unit yang sama. Barulah dia boleh buat operasi ni. Okay? Dan saya rasa sampai di sini. Untuk soalan-soalan yang lain kita akan teruskan dalam sesi tutorial dan kita akan teruskan dengan topik-topik yang seterusnya. Okey? Jumpa lagi. Bye-bye. Okey guys, jom sertai kami belajar fizik di sini channel Cikgu Fenso. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Okey, bye-bye.